Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita sambung muka buku teks Bahasa Melayu tahun 1. Hari ini 6 bulan 9. Okey, tema yang ketujuh kita sambung sikit lagi. Lindungi alam, unit 20, tajuk Flora dan Fauna. Okey, kita tengok dulu apakah objektif pembelajaran. Okey, memahami dan mengenal pasti jenis ayat mengikut konteks, ayat penyata dan kata hubung. Okey, ada dua ayat penyata dan kata hubung. Okey, kita kena faham dulu apa benda ayat penyata, apa benda kata hubung. Okey, boleh buka buku teks muka surat 127 dan 128. Buku teks, okey. Okey, muka surat 127. Kita pergi kepada kata hubung dulu. Okey, tajuk dia Taman Botani. Boleh tengok kat atas ni. Taman Botani. Okey, muka surat 127. Okey, kita pergi tengok. Dia bagi satu kotak, ada gambar. Gambar dia, okey, kita tengok dulu. Apa itu? Indira ke Taman Botani atau ke Taman Tema Air. So, ada gambar. Okay, Indira dan kakak bermain jongkan-jongkit. Gambar. Indira dan abang ingin berjoging tetapi hujan. Okey. So ada cikgu ditanya, cuba kamu bina ayat berdasarkan jadual. Indira ke Taman Botani atau ke Taman Tema Air. Okey, kita tengok apa maksud dia. Kata hubung ialah perkataan yang menghubungkan atau menyambung dua ayat tunggal atau lebih dua ayat tunggal. Okey, bermaksud kata hubung itu ialah perkataan yang menghubungkan dua ayat tunggal. Dua ayat tunggal tu maksudnya satu ayat tunggal dengan satu ayat tunggal. Bermaksud di tengah-tengahnya ada kata penghubung. Kata penghubung. Atau lebih dua ayat. Dia boleh jadi lebih jugalah, bukan hanya dua ayat sahaja. Boleh jadi lebih daripada dua ayat tunggal. Okey. Lepas tu yang pertama, okey, kita buat ayat matematik. Yang pertama ialah Indira ke Taman Botani atau ke Taman Air. Indira ke Taman Botani atau ke Taman Air. Yang mana satu? Indira ke Taman Botani atau ke Taman Air. Yang mana satu? So, itu atau adalah perkataan yang kita kata dia adalah kata hubung yang menghubungkan dua ayat tadi. Atau. So, yang pertama ni adalah ayat tunggal, Indira ke Taman Botani. Ataupun boleh jadi Indira ke Taman Air. So, bila digabungkan dua ayat tunggal, dia menjadi Indira ke Taman Botani atau ke Taman Air. Macam tu. Okey. So, kita tengok pula. Dibagi kotak yang kedua ni. Dan dibagi. Nampak? Yang pertama yang satu tadi atau. Yang kedua tadi dan. Okay, Indira dan kakak bermain jongkang-jongkek. Perkataan dan adalah menghubungkan dua ayat tunggal. Bermaksud Indira bermain jongkang-jongkek. Kakak pun bermain jongkang-jongkek. So, dan tu adalah menghubungkan. So, Indira dan kakak. Menghubungkan antara dua benda. So, dua adik Indira dan kakak bermain jongkang-jongkek. Dan yang ketiga, Indira dan abang. Indira dan abang ingin berjongging. Ini ayat yang pertama. Tetapi ni adalah kata hubung. Kata hubung dari hujan. Nampak tak? Walaupun dia ada dua kata hubung, tetapi dia boleh dibuat dalam satu ayat. So, kena ingatlah kata hubung tu adalah atau, dan, tetapi. Itu adalah kata hubung. Dan kita tengok pada muka surat 128. Ayat penyata pula. Okey, apa itu ayat penyata? Kita tengok. Ayat penyata ialah dibagi tajuk dulu. Buku skrap kakak. Dia buat buku skrap. Okey, kita tengok ayat penyata tu apa dulu. Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu penyataan. Ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. Maksud dia bukan ayat yang ada kata seru, bukan ayat yang soal, bukan bertanya. Dia memang ayat yang memang kita nampak dia tengah memberitahu sesuatu, membuat satu penyataan lah.
Contoh, pokok periuk kera ialah sejenis tumbuhan liar. Dia bagi satu penyataan pada kita. Oh, punya pokok periuk kera ni adalah tumbuhan liar. So, dia bagi satu ayat. Kita perlu memelihara pokok ini agar tidak pupus. So, ini adalah contoh-contoh ayat penyataan. Okey, tapi kita tengok banyak lagi daripada gambar ni, buku skrap kakak ni, dia membuat ayat penyata. Okey, kita baca satu-satu. Pokok periuk kera. Pokok periuk kera ialah sejenis tumbuhan liar. Nampak tak ni? Ini adalah penyataan ayat penyata. Dan pokok ini tumbuh di dalam hutan di Malaysia. Ini pun boleh jadi satu ayat penyata. Sebab dia tak ada. Ni dia beritahu kat kita lah. Pokok ni ada dekat dalam hutan di Malaysia. Pokok ini unik dan cantik. Ini boleh jadi ayat penyata juga. Dan kita perlu memelihara pokok ini agar tidak pupus. Okey, periuk, bunga seperti periuk ada penutup. Itu gambar dia. Pokok periuk kera, pokok herba. Ini juga adalah ayat penyata. Dia beritahu kita, pokok periuk ni adalah pokok periuk kera ni adalah pokok herba. Mengikut petua orang-orang tua, pokok ini baik untuk kesihatan. Nampak? Pokok ini baik untuk kesihatan. Terdapat beberapa jenis periuk kera yang airnya boleh mengubati sakit mata. Jadi dia beritahu kelebihan pokok periuk kera ini adalah dapat mengubati sakit mata. Akarnya pula dapat mengubati sakit lelah. Akar dia rebus-rebus boleh minum untuk sakit lelah. Kelongsong periuk. Kelongsong periuk tu ni, nampak tak bentuk dia tu? Kita boleh guna untuk dijadikan acuan untuk membuat lemang. Nampak kelebihan periuk kera ni? Yang pertama, kita boleh ubat sakit mata, air dia tu. Kita rebus-rebus, kita boleh ubat pula. Kita rebus akar dia untuk ubat sakit lelah. Dan kelongsong, benda ini macam bekas dia tu. Bekas dia ni kita boleh buat jadi acuan untuk membuat lemang. Maksudnya kita masukkan beras, kita kukus. So dia akan jadi, boleh buat macam bakar lemang lah. Tapi dia bukan bakar, dia kukus. So itu adalah kelebihan-kelebihan periuk kera. Dan ini kalau nak ikutkan ke dalam ni adalah semuanya ayat penyata. Dia memberitahu kita tentang cerita tentang periuk kera. So itulah ayat penyata. Ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu penyataan. Menceritakan kita tentang satu berkaitan dengan periuk kera. So dia menggunakan ayat penyata. Okey. Okey, kita tengok buku aktiviti sekejap. Muka surat 52 dan 53. Boleh buka buku aktiviti. Okey, kita masuk dulu muka surat 52. Okey, contoh bagi tajuk ayat ni tajuk apa ni? Tajuk kata hubung yang sesuai. Lengkapkan ayat dengan kata hubung yang sesuai. Ingat tadi saya kata kata hubung yang sesuai adalah atau, dan tetapi. Okey, kita tengok nombor 1 dulu. Indira. Keluarga selalu pergi ke taman bunga. Okey, atau ke dan? Indira atau keluarga. Takkan atau keluarga pula. Mestilah Indira dan keluarga. So, ambil perkataan dan, tulis dekat sini. So, dan keluarga selalu pergi ke taman bunga. Boleh tulis kat sini dan. Tulislah. Dan. Okey. Lepas tu, nombor 2. Mereka boleh pergi ke sana dengan menaiki kereta atau tetapi bas. Mana satu? Atau ke tetapi? Mereka boleh pergi ke sana dengan menaiki kereta atau bas. Ke mereka pergi ke sana dengan menaiki kereta tetapi bas. Sesuai pula tetapi. Jadi, atau lebih sesuai. Antara dua lah. Antara kita naik kereta atau bas. So, itu adalah kata hubung yang menggabungkan dua ayat tunggal. So yang 3 sampai 6 tu boleh cuba buat, tulis perkataan dia dekat situ. Okey, dan muka surat 53 adalah ayat penyata. Okey, yang ni kita kena betul-betul clear. Apakah ayat penyata tu tadi? Ayat yang digunakan untuk memberitahu, menggunakan ayat penyata. Okey, Puan Ruby menanam pokok di rumahnya. Dia beritahu punya Puan Ruby ni tengah menanam pokok di rumahnya. Okey, dia menanamnya di taman. Wah, cantik-cantik pokok orkid Puan Ruby. Ini adalah apa? Ini bukan ayat penyata ya. Cantik-cantik pokok dia sebab dia ada kata seru. So bermaksud dia bukan dah ayat penyata. Jangan ambil. Okey, pokok orkid ini daripada pelbagai warna. Nampak tak? Ini adalah pernyataan yang dia memberitahu kita sesuatu.
punya pokok warna ni banyak warna. So dia nombor 2. Boleh letak dekat nombor 2. Pokok orkidnya daripada pelbagai warna. Boleh tulis dekat nombor 2. Kita tengok lagi. Ada warna merah, biru, kuning dan ungu. Okey. Puan Ruby menjaga pokok-pokok orkidnya dengan baik. Ini juga boleh jadi salah satu daripada ayat penyata. Tahukah kamu cara dia menjaga orkidnya? Nampak perkataan tahukah? Dan di akhir sekali dia ada tanda soal. Bermaksud itu bukanlah ayat penyata. Itu adalah ayat soal. Okey. Dia raja menyiram dengan membubur baja. Ini pun boleh jadi ayat penyata. Pokok-pokoknya hidup subur. Puan Ruby menghias rumahnya dengan bunga-bunga orkid. Boleh juga jadi ayat penyata. Dan Puan Ruby meletakkan bunga-bunga orkid di ruang tamu, ruang makan dan di dalam bilik tidur. Juga boleh jadi. So, boleh jadi yang pertama tadi atas, nombor 2, nombor 3 ni. Nombor 4 mana? Nombor 4 boleh yang ni. Dan nombor 5 yang ni. Cuba salin dekat bawah ni. Okey. Awak cuba carilah. Okey. Jadi latihan ni adalah muka surat 52, 53 dan 54. Lengkapkan dan boleh hantar ke dalam Google Classroom ataupun PM Ustazah. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.